Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membincangkan tentang tutorial 4 iaitu komunikasi tulisan. Saya Haizat dan dua orang kawan saya iaitu Hafiz dan juga Azhar. Apakah itu laporan? Laporan ialah dokumen atau pernyataan bertulis yang disusun untuk menyampaikan maklumat, data, analisis atau hasil daripada sesuatu aktiviti atau penyelidikan secara sistematik. Laporan memerlukan fakta-fakta yang tepat, penggunaan bahasa yang mudah dan penulisan laporan haruslah meneliti apa yang ditulis. Terdapat 8 format laporan. Yang pertama judul, yang kedua abstrak, yang ketiga senarai kandungan, yang keempat pengenalan, yang kelima huraian data, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh cadangan dan yang terakhir rujukan. Kemudian kita dapat lihat terdapat 4 jenis-jenis laporan. Yang pertama pemberian ataupun penyelidikan. Yang kedua penyelesaian masalah. Yang ketiga analisis dan yang terakhir penilaian. Baiklah, saya akan teruskan kepada yang kedua iaitu berita. Apakah itu berita? Berita boleh didefinisikan sebagai pelaporan kejadian atau peristiwa yang berlaku berdasarkan fakta yang kukuh dan sahih. Berita juga merupakan medium untuk memaklumkan sesuatu perkara yang berlaku kepada khalayak ramai. Elemen-elemen yang penting dalam berita. Terdapat elemen-elemen penting yang perlu ada dalam sesebuah berita seperti siapa, apa yang berlaku, di manakah perkara itu berlaku, bila perkara tersebut berlaku, kenapa dan bagaimana perkara tersebut boleh berlaku. Selain itu, perkara di atas merupakan elemen atau perkara yang perlu ada dalam sesebuah berita. Berikut merupakan falsafah pemberitaan iaitu tepat, cepat, lengkap dan gaya penulisan dan penceritaan. Saya akan serahkan pembincangan ini kepada rakan saya. Kertas cadangan projek. Apa itu kertas cadangan projek? Kertas cadangan projek merupakan hasil usaha tentang sesuatu perancangan yang ditulis dan dicatat untuk dikemukakan kepada seseorang atau sesebuah kumpulan dalam sesuatu bengkel atau seminar. Tujuannya? Apakah tujuannya? Tujuannya adalah untuk dikemukakan untuk maklumat, hujah, gambaran dan cadangan akan sesuatu perkara yang dilakukan. Selain itu, ia juga digunakan untuk membentangkan segala bentuk perancangan yang telah dirangka untuk dilaksanakan. Seterusnya, kita akan melihat maklumat utama kertas cadangan projek. Pertama, latar belakang projek. Kedua, objektif projek. Ketiga, pelaksanaan projek. Keempat, anggaran kos projek. Kelima, implikasi projek. Keenam, output dan faedah yang dijangkakan. Ketujuh, perancangan dan pengurusan projek. Kelapan dan iaitu yang terakhir, maklumat tambahan lain mengikut keperluan seperti sokongan kajian, ulasan daripada pihak lain dan sebagainya. Seterusnya, kita akan pergi ke teks ucapan. Apakah itu teks ucapan? Teks ucapan merupakan salah satu daripada dokumen rasmi apabila dihasilkan bagi tujuan rasmi. Teks ucapan disajikan dengan gaya corak penyampaian. Maksudnya mudah dan tepat. Teks ucapan perlu menggunakan ayat yang rasmi dan penuh dengan informasi serta intipati teks yang sesuai untuk mencapai objektif serta sesuai untuk sebaran media. Jadi, saya akan teruskan dengan panduan menulis teks ucapan. Yang pertama, fahami tajuk atau konteks sesuatu majlis yang akan berlangsung berdasarkan kertas dan dari penganjur. Penulis perlu melihat objektif, sasaran dan output serta kepentingan keseluruhan majlis. Yang kedua, dapatkan bahan-bahan sokongan daripada rujukan mudah berbentuk teks ucapan, artikel dan berita yang relevan dengan sesebuah majlis dan catat beberapa isi penting yang berguna. Seterusnya ialah menyediakan draft isi dan struktur teks tanpa fokus kepada ejaan dan kesinambungan. Yang keempat, baca dan edit dengan menambah mana-mana isi yang tertinggal. Selain itu, kita juga boleh edit teks ucapan dalam font saiz 14 dengan double spacing dan masukkan nombor dalam setiap perenggan. Seterusnya, penulisan teks ucapan perlu mahir dan peka dalam menyediakan solutasi bagi mengelakkan kesilapan nama dan panggilan tetamu khas.
Selain itu, struktur ayat, noktah dan koma perlu disesuaikan dengan intonasi perasmi atau yang akan membacakan teks ucapan tersebut. Data sokongan yang bersumber perlu dinyatakan dengan jelas rujukannya. Penulis perlu memastikan penulisan teks ucapan yang dihasilkan mempunyai penyampai dengan baik, tersusun untuk menarik tumpuan audiens. Seterusnya ialah skrip pengacaraan. Skrip pengacaraan ialah kerangka perjalanan sebuah majlis dari peringkat awal sebelum majlis bermula hingga majlis bersurai. Kelancaran sesebuah majlis bergantung kepada pengacaraan majlis dan skrip pengacaraan yang disediakan. Ciri-ciri skrip pengacaraan yang berkesan. Yang pertama, skrip pengacaraan tersebut mempunyai intonasi dan nada suara yang sedap didengar. Yang kedua ialah berani bercakap dan berhadapan dengan tetamu dan penonton. Mempunyai ilmu, pintar dan peka terhadap perubahan situasi semasa. Percakapan dan sebutan yang jelas, nyata, terang dan lancar. Bercakap dengan kelajuan yang sederhana dan jelas. Bijak menyesuaikan intonasi suara dengan suasana dalam majlis. Berkeyakinan tinggi dan tidak gugup. Tidak mudah panik sekiranya berhadapan dengan situasi luar jangka. Bijak menggunakan budi bicara dalam membuat keputusan spontan. Selain itu, ia juga perlu sabar, tenang dan mesra dengan pengunjung. Menguasai pengetahuan asas dalam bidang istiadat dan protokol. Selain itu, ia juga perlu kreatif dan bijak menyusun ayat, selalu berlatih dan sentiasa dalam keadaan bersiap sedia dan sentiasa menepati masa. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.